Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Zahra binti Aslan, nombor matrik 1181591 bersama 4 rakan yang lain akan membentangkan kajian webinar kami yang bertajuk Keberkesanan Media Sosial dalam Memperkasakan Al-Quran dan As-Sunnah kepada Pelajar di Era Digital. Secara amnya, media massa memainkan peranan penting dalam menghantar maklumat, menghiburkan, mendidik serta menyebarkan dakwah Islamiah dalam memperkasakan Al-Quran dan Sunnah kepada golongan pelajar. Jika kita lihat, cara dakwah yang disampaikan telah berubah dengan ketara dari semasa ke semasa selari dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Al-Quran dan Sunnah juga tidak asing lagi dalam kehidupan seorang Muslim dan kita perlu berpegang dengannya sebagai panduan dalam kehidupan. Namun, ada pada dua pegangan ini sehingga memerlukan bimbingan dan juga tunjuk ajar. Jadi, media sosial sememangnya platform yang perlu digunakan dan memainkan peranan penting pada abad 21 ini. Assalamualaikum, nama saya Ibu Syekana Atia binti Ramli, nombor matrik 1181580 dan seterusnya penyataan masalah. Dalam era globalisasi ini, teknologi dan internet telah berkembang dengan pesat sehingga ia membantu merancangkan kaedah penyebaran dakwah di negara ini. Namun begitu, terdapat juga masalah dan keburukan teknologi ini terhadap penyampaian dakwah kepada para pelajar. Adalah penting bagi setiap pelajar mengikuti perkembangan media sosial untuk berkomunikasi perkara yang sahih dan mengelakkan diri dari perkara yang buruk dari media sosial. Terdapat segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab dengan menggunakan media ini dengan tidak bijak. Malah, perkembangan teknologi dan internet pada zaman kini telah menyumbang kepada penyalahgunaan dan penyebaran perkara yang tidak berfaedah dan melalaikan. Media sosial telah menjadi ilmu penting dalam sistem komunikasi dan ia tertumpu sebagai alat untuk berkongsi dan menyebarkan maklumat. Secara khususnya, kelebihan yang disediakan haruslah digunakan dengan berkesan dan efektif. Hal ini kerana penyebaran dakwah yang berfaedah ini seiring dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar yang sangat dititik beratkan dalam Islam. Seterusnya, objektif dan persoalan kajian. Objektif kajian. Yang pertama, mengkaji keberkesanan media sosial dalam menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah yang berkesan kepada pelajar. Dan yang kedua, untuk mengenal pasti cara-cara penyampaian Al-Quran dan As-Sunnah yang berkesan kepada pelajar. Dan persoalan kajian yang pertama, adakah media sosial berkesan dalam menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah yang berkesan kepada pelajar? Dan yang kedua, apakah cara-cara untuk menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah yang berkesan kepada pelajar? Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hulwani Maisara binti Fauzi dan nombor matrik 1181587 dari kumpulan 3 TQB 4 akan membentangkan kajian literatur bagi kajian ini. Di mana dalam satu kajian yang dijalankan oleh Nurul Atika Muhammad Azlan menunjukkan bahawa media sosial telah digunakan secara meluas dalam kalangan umat Islam di seluruh dunia sebagai medium contemporary untuk menyebarkan dakwah Islam. Hal ini kerana umat Islam tak jauh bezanya dengan tamadun lain di mana trend penggunaan media sosial telah meningkat secara berterusan yang telah membawa kepada satu perubahan yang mana ianya memberi kesan yang amat besar terhadap cara umat Islam berinteraksi sama ada secara peribadi ataupun secara berkumpulan. Dan seterusnya, media sosial ini merupakan satu pendekatan yang sesuai bagi golongan remaja untuk menyebarluaskan dakwah menurut kajian Muhammad Rafiuddin Muhammad Azmi kerana mereka telah menjadikan media sosial ini sebagai saluran pendidikan dan saluran pembelajaran. Seterusnya, media sosial ini dapat memberi peluang yang meluas terhadap penyebaran dakwah, mesej dakwah kerana sifatnya yang pantas dan lebih global di mana apabila melakukan proses pembelajaran dan pengajaran misalnya secara video ataupun live, bukan sahaja mereka yang berada di Malaysia dapat menonton proses pembelajaran tersebut, malah mereka yang berada di seluruh dunia dapat mengakses video tersebut dan sama-sama boleh mengikuti proses pembelajaran tersebut. Dan yang seterusnya, penggunaan media sosial dalam penyebaran pengajian Quran dan Sunnah ini sebenarnya dapat memberi peluang kepada para pelajar untuk mempelajari pendidikan Islam dengan lebih menyeluruh, di mana di sini guru
perlu memainkan peranan penting dalam menggunakan medium ini sebagai medium pembelajaran dalam sistem pendidikan kerana golongan muda hari ini merupakan pelajar generasi Z dan Alpha yang sememangnya dikenali sebagai golongan digital native sejak dari kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afika Nur Amalina binti Ramli, nombor matrik 1181581. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai metodologi kajian. Baiklah, pertama sekali kajian ini menggunakan penyelidikan kuantitatif yang mana didefinisikan sebagai penyelidikan sosial yang menggunakan kaedah empirikal dan pernyataan empirikal. Kaedah ini memfokuskan pada pengumpulan data baharu daripada populasi yang besar dan analisis data berdasarkan serta isu. Untuk penyelidikan ini, kami menggunakan kaedah tinjauan kuantitatif yang akan disampaikan kepada mahasiswa Universiti Sains Islam Malaysia yang menyasarkan kepada pengguna media sosial. Tinjauan ini digunakan untuk menyiasat keberkesanan penggunaan media sosial dalam memperkasakan Al-Quran dan As-Sunnah. Tinjauan ini menyasarkan seramai 50 orang responden dan dipilih secara rawak daripada setiap fakulti dan pautan soal selidik disediakan. Kaedah tinjauan digunakan kerana ia adalah cara yang terbukti berkesan untuk menjawab soalan kajian dan ianya merupakan cara yang mudah untuk mencapai matlamat. Pelajar akan mempunyai akses ke arah tinjauan dengan mengikuti pautan yang disediakan. Soal selidik ini mengandungi 4 bahagian iaitu A. Demografi, B. Penggunaan media sosial, C. Faktor positif menggunakan media sosial sebagai menerima dan menyebarkan dakwah, dan akhir sekali D. Kaedah-kaedah yang berkesan dalam penyampaian Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Sabrina binti Muhammad Sabri, 1181597. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan hasil dapatan kajian dan perbincangan. Seperti yang kita sedia maklum, bab ini menerangkan tentang keputusan analisis data berasaskan tindak balas responden terhadap soal selidik yang telah dijalankan. Soal selidik ini telah dijalankan terhadap pelajar Universiti Sains Islam Malaysia dan telah mencapai sebanyak 50 responden iaitu 40 perempuan dan 10 lelaki. Dan kadar lingkungan umur pelajar yang telah menjawab soal selidik ini adalah di dalam lingkungan 17 sehingga 26 tahun. Hasil mendapati bahawa antara aplikasi yang sering digunakan di dalam kehidupan seharian pelajar adalah WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Seterusnya, hasil kajian mendapati bahawa Instagram dan Facebook merupakan aplikasi yang paling sesuai digunakan untuk menyebarkan dakwah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka juga bersetuju bahawa penggunaan media sosial sangat penting dalam memperkasakan Al-Quran dan As-Sunnah kepada pelajar. Tambahan pula, hasil kajian mendapati bahawa penyebaran Al-Quran dan As-Sunnah melalui media sosial amat menjimatkan masa kerana mereka tidak perlu ke tempat pembelajaran ilmu tersebut dan hanya perlu mendengar atau menonton melalui media sosial sahaja. Walau bagaimanapun, hasil kajian menunjukkan bahawa penggunaan media sosial dalam penyebaran Al-Quran dan As-Sunnah perlu kepada pengawasan pihak yang berkenaan dalam menentukan kesahihan maklumat tersebut. Hal ini kerana ada sebahagian yang berpendapat bahawa media sosial tidak cukup terperinci dalam menyampaikan maklumat mengenai Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Apa yang dapat disimpulkan daripada kajian ini adalah media sosial adalah medium yang sangat berkesan dalam menyampaikan maklumat kerana ia boleh sampai kepada orang ramai dalam tempoh masa yang singkat. Namun begitu, medium ini masih bukan inisiatif utama dalam menyampaikan dakwah kerana persepsi dan kesahihan terhadap sesuatu mesej yang disampaikan oleh pendakwah misalnya masih boleh dipersoalkan atau diragui. Oleh itu, teknologi komunikasi moden yang terdapat pada masa kini haruslah digunakan ke arah perkara yang mendatangkan kebaikan dan juga berlandaskan syariat Islam. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.